Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insyaAllah kita akan meneruskan siri para Nabi dan para Rasul. Jadi untuk episod kita pada kali ini, kita dah masuk kepada Nabi Ishaq alaihi salam. Jadi seperti mana kita maklum, anda semua pun tahu, kita dah pun menceritakan kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi macam mana perjalanan Nabi Ibrahim alaihi salam daripada bumi Iraq, dihalau oleh ayahnya, maka dia mengembara berhijrah ke bumi Palestin dan menetap di sana, beristeri di sana dan sebagainya. Dan Nabi Ibrahim alaihi salam mengawini seorang lagi wanita, yang mana seorang wanita yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi daripada perkahwinan Nabi Ibrahim alaihi salam itulah, daripada isteri pertama Allah kurniakan seorang anak yang bernama Ishaq alaihi salam. Daripada isteri kedua Nabi Ibrahim alaihi salam Allah kurniakan seorang anak juga, iaitu seorang nabi namanya Nabi Ismail alaihi salam. Luar biasa kelebihan dan keberkatan Nabi Ibrahim alaihi salam. Sampaikan dua-dua anak, dua-duanya para nabi, dan tak cukup dengan itu, dua-duanya para rasul. Cuma kita ambil side kepada Nabi Ishaq alaihi salam, kerana jalur Nabi Ishaq alaihi salam berlainan dengan jalur Nabi Ismail alaihi salam. Kerana Nabi Ismail ini adalah bangsa Arab, kembali kepada Arab. Adapun jalur Nabi Ishaq alaihi salam adalah jalur Bani Israel. Bermulanya sejarah Bani Israel ataupun Israel adalah daripada Nabi Ishaq alaihi salam. Maka daripada Nabi Ibrahim lahirnya anak seorang Nabi Ishaq alaihi salam. Jadi satu hari, bila mana Nabi Ibrahim menanti akan kedatangan zuriat daripada isteri pertama, tak pernah jemu untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka satu hari di usia Nabi Ibrahim telah pun lanjut 80-an, datang 3 orang pemuda ke rumah Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim ketika itu menyangka itu hanyalah tetamu, manusia biasa. Sebab bangsa Arab ataupun para nabi, mereka sangatlah mengalu-alukan tetamu, sangat meraihkan tetamu. Maka apa Nabi Ibrahim buat? Bila mana mendapati ada tetamu yang datang ke rumahnya, maka diriwayatkan Nabi Ibrahim korban seekor unta, ataupun ada riwayat mengatakan kambing. Disembelih ketika itu juga untuk diberi tetamu itu makan. Maka bila mana dihidang makanan di hadapan mereka dan mereka tak sentuh makanan itu, hairan Nabi Ibrahim alaihi salam. Kenapa mereka tak sentuh langsung makanan itu? Tak makan, tak menjamu selera walaupun sedikit. Kan kalau kita cuci mulut sikit ke, kalau kenyang, tapi mereka tak sentuh langsung. Dan ketika itulah Nabi Ibrahim mendapati yang mereka adalah para malaikat, dan salah seorang daripada mereka adalah ketua malaikat, iaitu Jibril alaihi salam. Maka daripada peristiwa inilah Jibril alaihi salam bagi tahu kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, sesungguhnya akan datang kamu diberikan zuriat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk anak yang kedua, tapi daripada perkahwinan kamu dengan isteri kamu yang pertama. Maka terkejut dan gembira Nabi Ibrahim. Kerana apa? Kerana doanya dia makbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Jibril, sesungguhnya anak itu lelaki, namanya telah pun diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia adalah nabi dan rasul. Siapa? Dialah Ishaq alaihi salam. Maka di antara kelebihan Nabi Ishaq alaihi salam ni, Allah telah pun menganugerahkan, Allah telah pun mengangkat darjatnya, Allah telah pun memberi jawatan kepadanya seorang nabi dan rasul sebelum kelahiran Nabi Ishaq alaihi salam. Biasanya para nabi dan para rasul, bila mana mereka diberi satu jawatan nabi ataupun rasul, biasanya mereka telah pun dilahirkan di usia 40 tahun biasanya. Tapi kelainan kelebihan buat Nabi Ishaq alaihi salam, saking mulianya Nabi Ishaq, Allah beri satu jawatan, Allah angkat darjatnya bila sebelum lahirnya Nabi Ishaq alaihi salam. Itu di antaranya. Maka bila mana Nabi Ishaq lahir, membesar dengan sangat bijak, Allah kata Ishaq alaihi salam mempunyai satu ilmu yang luar biasa. Banyak sangat ilmu yang Allah ajarkan kepada Nabi Ishaq alaihi salam. Maka daripada situlah Nabi Ishaq menyambung perjuangan dakwah Nabi Ibrahim alaihi salam di Palestin, mengajak manusia ke arah kebaikan dan meninggalkan
supaya manusia tinggalkan akan kemungkaran. Dan daripada situ juga Nabi Ishaq memahati perilaku, cara dakwah Nabi Ibrahim, melihat semua gerak-geri Nabi Ibrahim, dan Nabi Ishaq sangat menghormati Nabi Ibrahim. Sebab itulah Nabi Ibrahim mendidik Nabi Ishaq dengan didikan yang sangat baik. Sampaikan tak cukup dengan itu, cucu kepada Nabi Ibrahim pun seorang Nabi dan Rasul juga. Kerana apa? Kerana daripada perkahwinan Nabi Ishaq ini, Allah berikan kepada mereka zuriat anak lelaki. Dan anak itu pun seorang Nabi dan Rasul. Luar biasa keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam. Sebab itulah, kalau kita pandai didik, memang betul iman itu tak boleh nak diwarisi. Tapi kalau kena dengan cara, kena dengan kaedah yang betul, tak mustahil iman itu boleh diwarisi, bahkan lebih bagus daripada yang mengajarnya. Maka di sana kita melihat bagaimana jalur keturunan Nabi Ishaq alaihi salam, maka lahirlah anaknya bernama Nabi Yaqub alaihi salam. Daripada Nabi Yaqub lahir pula seorang Nabi dan Rasul, iaitu Nabi Yusuf alaihi salam. Luar biasa keberkatan yang Allah berikan kepada ahli keluarga Nabi Ibrahim alaihi salam. Kita tengok pula baik Nabi Ismail alaihi salam. Di sana jalur keturunan Nabi Ismail, Allah lahirkan daripada jalur keturunan Nabi Ismail seorang nabi, dan nabi ini adalah penghulu bagi sekalian nabi, dan nabi ini pengakhir bagi sekalian nabi, iaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu di antara kisah Nabi Ishaq alaihi salam, yang mana bila mana jaga keturunan dengan baik, kita didik seorang anak dengan didikan yang baik, insya-Allah tak mustahil anak itu akan jadi seorang anak yang luar biasa, bahkan boleh memberi sumbangan kepada masyarakat. Jadi insya-Allah kita jumpa lagi pada episod yang seterusnya, kisah Nabi Yaqub alaihi salam. Sangat panjang kisah Nabi Yaqub. Nabi Yusuf pun sangat panjang, kerana dalam Quran banyak tempat yang menceritakan kisah dua orang nabi ini. Insya-Allah kita sambung dalam episod yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasad dengki ni satu sifat yang sangat bahaya. Bagaimana kita tengok berlaku kepada iblis, bagaimana berlaku kepada Qabil dengan Habil. Apa permulaan? Permulaan mereka daripada hasad dengki, yang mana daripada 12 orang anak inilah lahir satu generasi yang luar biasa. Bukan buta, kan? Kebanyakan ustaz mengatakan Nabi Yaqub itu buta. Bukan. Kerana ulama kata para nabi dan para rasul mereka tak buta. Wahai anak-anakku, seandainya aku telah pun tiada, siapakah yang kamu nak sembah?